Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan cikgu untuk kali ini kita bersua lagi untuk subjek pendidikan ibadat darjah 3. Hari ini kita nak sambung bab yang kedua ya. Baik. Bab pertama tetapi bahagian kedua. Okey. Baik. Bagaimana tugasan anda semua yang tempoh hari? Sudah selesai menghafaz nama-nama malaikat? Ya, pastinya anda sudah hafal, atau mungkin kalau tak hafal mungkin anda dapat ingat malaikat mungkar, nangkir, apa tugasnya dan sebagainya. Ada beberapa nama malaikat yang anda dah hafal lah, insyaAllah. Baik, hari ini cikgu nak sambung untuk bahagian yang kedua, masih lagi di tajuk beriman kepada malaikat. Baik, kita tengok dekat sini. Anda boleh buka kitab pendidikan ibadat anda pada muka surat 13. Okey, kita sambung Selain daripada 10 malaikat dan tugas-tugas yang telah dinyatakan di atas, yang ni yang kena hafal ni kan. Okey. Izra'i, Raqib, Atid, Munkar, Nangkir. Yang awak dah hafal. Ada juga tugas-tugas lain malaikat. Okey, contoh kita tahu Munkar dan Nangkir ini tugasnya adalah menyuah di dalam kubur. Tetapi ada juga tugas-tugas sampingan, tugas-tugas lain para malaikat yang kita wajib ketahui. Apa dia? Yang pertama, tugas-tugas lain sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Antaranya apa dia? Yang pertama, mengatur kejadian manusia sejak dari rahim ibu, lagi dengan perintah Allah. Adik-adik awak ataupun anak-anak kecil-kecil itu yang belum lahir itu dalam perut ibu awak, dah tahu ibu awak mengandung. Dalam tu telah diaturkan kejadian apa selepas ni kalau dia lahir macam ni. Begitulah. Seterusnya, memohonkan keampunan selama seorang itu beriktikaf dalam masjid. Iktikaf dalam masjid ni macam mana? Baik. Kalau lelaki dia pergi sembahyang Jumaat, dia duduk langkah je, duduk dalam masjid je, dekat depan pintu masjid biasanya ada tulis niat, saja aku bertikaf di dalam masjid ini lillahi ta'ala. Selagi mana dia duduk dalam masjid, start dia baca niat tadi, sampailah dia keluar masjid tu, dia dapat pahala. Macam tu. Tak kisahlah dia sembahyang Jumaat ke, dia sembahyang sunat ke, dia sembahyang fardu ke dekat masjid, selagi mana dia langkah, dia baca niat yang tadi, dia iktikaf di dalam masjid, maka dia dapat pahala. Macam tu. Dapat pahala satu. Satu lagi, malaikat sentiasa doakan dia. Selagi mana dia tak keluar daripada masjid tu, banyaklah malaikat doakan dia. Begitu. Seterusnya, kita tengok dekat sini, apa tugas-tugas lain. Terus mencatat amalan kebaikan yang dilakukan seseorang apabila ia terhenti disebabkan telah meninggal dunia. Seperti sedekah jariah, amal manfaat, doa dari anak yang soleh. Contoh, Cik Abu ni meninggal, tetapi sebelum dia meninggal dunia, dia ada buat masjid, dia ada sedekahkan harta dia untuk anak yatim. Walaupun dia dah meninggal dunia, harta dia tu tetap dia digunakan oleh orang lain, maka dia dapat pahala. Siapa yang catat pahala dia? Malaikat. Itu dia. Seterusnya kita tengok dekat sini, menanggung arasy Allah. Itu tugas malaikat. Menanggung arasy Allah. Seterusnya, mendoakan orang yang melakukan perkara kebaikan untuk orang lain. Itu tugas-tugasnya. Nampak? Didoakan orang yang melakukan kebaikan untuk orang lain. Contoh, kita bantu orang susah, diam-diam saja. So, jadi malaikat doakan kita. Seterusnya kita tengok sini, memberi penghormatan kepada orang yang menuntut ilmu. Siapa yang menuntut ilmu? Kita lah. Belajar dekat rumah ke, belajar kat sekolah ke, ataupun contoh tak pergi sekolah ni, awak pergi tolong mak ayah awak, ataupun dengar kuliah dekat masjid, itu pun menuntut ilmu, maka mendapat pahala. Nampak? Bahkan malaikat memberi penghormatan. Itu dia. Seterusnya kita tengok dekat sini, mengucapkan selawat dan salam kepada orang yang mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Nampak? Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, maka malaikat juga akan mendoakan kita. Baik. Seterusnya kita tengok dekat sini, mengucapkan perkataan amin. Bersama imam dan makmum ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah selepas solat berjemaah. Dekat masjid ke, kat mana ke, ataupun sembahyang Jumaat, biasa dengar Bismillahirrahmanirrahim sampailah habis ayat surah Al-Fatihah tu. Walau dallin. Amin.
Pernah tak kalau biasanya lelaki pergi ikut mak ayah dia pergi semayang, tiba-tiba dia rasa macam bergema sangat surau ni, bergema sangat masjid ni. Itulah dia. Okey, malaikat turut sama-sama mengaminkan bacaan imam ketika apa? Ketika membaca surah Al-Fatihah. Biasa dekat masjid lah macam tu. Okey. Baik, kita tengok dekat sini yang seterusnya. Menyaksikan orang yang sering datang bersolat Jumaat di masjid ataupun di surau. Nampak? Dia nampak orang yang pergi semayang Jumaat ni pergi kat surau, selalu nampak. Bukan orang tu selalu nampak malaikat, tidak. Dia selalu memerhatikan, melihat orang yang pergi semayang tu. Seterusnya kita tengok dekat sini. Baik. Melaknat orang yang mengacu senjata kepada bukan musuh. Nampak? Melaknat ni macam ibaratnya macam memarah, tak suka, membenci. Orang yang mengacukan senjata kepada yang bukan musuh. Bukan musuh ni siapa? Orang yang baik-baik lah macam tu. Seterusnya. Seterusnya dia melaknat orang yang menyeksa haiwan. Nampak kucing dia sepak terajang, dia tak bagi makan, dia bunuh, dia sembuh cat macam itu kan, kes monyet tu kan. So tak boleh. Ni nanti malaikat akan melaknatnya. Okey, baik, setakat ni ini adalah tugas-tugas lain para malaikat yang wajib kita ketahui. Baik, seterusnya kita tengok pada buku anda. Baik, 1.4 pada muka surat 19. Kesan beriman kepada malaikat. Apa kesan? Kesan ni apa dia? Kesan ini kebaikan kita beriman kepada malaikat. Yang pertama, sentiasa melakukan kebaikan dan mengajak orang lain melakukan perkara yang sama. Tengok dekat sini. Apabila kita beriman kepada malaikat, maka kita akan sentiasa melakukan perkara-perkara yang membawa kebaikan dan mengajak orang lain untuk buat baiklah. Kita tidak membuat kesalahan, membuat dosa dan sebagainya. Jelas kita tak menghampiri perkara-perkara buruk. Yang kedua kita tengok dekat sini. Membentuk diri menjadi seorang Islam yang benar-benar berakhlak mulia. Nampak? Apabila kita faham, kita beriman, maka kuat pegangan kita. Kita jadi orang yang sangat-sangat berakhlak mulia lah. Tak adalah huru-hara apa semua. Tak adalah dengar lah aku ni nampaknya macam ni tapi sebenarnya hati baik. No, tak. Akhlak ni dia jaga semua, mulut, hati, perasaan, jiwa, segala-galanya. Baik, seterusnya kita tengok dekat sini. Menjadi seorang Islam yang teguh berpegang kepada ajaran Islam dan sentiasa taat kepada perintah Allah. Apabila kita beriman, maka kita akan jadi orang yang lebih kuat lah. Kuat pegangan kita. Kita akan jadi orang yang sangat taat pada perintah Allah. Takut, kat kiri kanan aku ni ada malaikat yang tengah mencatat dosa pahala. Takutnya aku tak boleh buat jahat. Macam tu. Faham? Seterusnya, tidak melakukan keburukan dan perkara yang buruk kerana percaya bahawa malaikat sentiasa mengawasi. Macam tadi lah, nak buat buruk ni, tak boleh. Ada malaikat dekat bahu kanan dan kiri aku. Macam tu. Baik. Kita tengok yang seterusnya. Apabila kita mengetahui bahawa malaikat sentiasa mengawasi perbuatan kita, seharusnya kita menjaga diri dalam setiap aspek. Apa dia anak-anak? Iaitu aspek perkataan, perbuatan, hati dan pemikiran. Dari segi perkataan, apa dia? Sentiasa berzikir kepada Allah. Macam mana cara zikir? Sikit-sikit ingat. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Contoh begitu. Astaghfirullahalazim, Subhanallah, Allah Maha Besar. Ibaratnya begitu. Seterusnya kita tengok dari segi perkataan juga. Mengajak orang lain mengerjakan kebaikan. Jom kita pergi masjid. Jom kita tolong orang susah. Contoh begitu. Bercakap perkara-perkara yang baik dan bermanfaat sahaja. Nampak? Tak ada bercakap benda yang bukan-bukan, benda yang lara-lara, benda yang salah, benda yang lucah-lucah, benda yang negatif. Tak ada. Semuanya benda-benda yang baik. Seterusnya kita tengok dekat sini. Mendoakan orang lain dengan doa yang baik. Macam mana? Tak apalah, dia tu dah buat salah kat aku, tak apalah, aku doakan dia agar dia memudahkan urusan. Itu namanya kita doakan orang yang baik-baik. Baik, dari segi perbuatan, apa dia? Sentiasa taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nampak? Tak buat perkara maksiat lah. Seterusnya kita tengok.
tekun dalam beribadah. Ibadah ni apa dia? Solat, baca Quran, kerja, pergi ngaji, pergi sekolah, sentiasa buat yang terbaik, buat sungguh-sungguh. Tu namanya tekun. Baik, seterusnya kita tengok dekat sini, bersungguh-sungguh dalam melakukan apa sahaja pekerjaan. Walaupun disuruh agaknya tengah panas cabut rumput, dia buat betul-betul, tak apalah, dapat pahala ni. Takut bersepah masjid ni. Panas-panas pun tak apa. Tu namanya dia bersungguh-sungguh. Baik, amanah dalam melaksanakan tanggungjawab. Macam mana apa yang dikatakan sebagai amanah? Amanah maksudnya bila orang tu cakap, Abu, tolong bersihkan kawasan ni untuk orang gunakan ni. Dia bersih sungguh-sungguh. Bukannya bersih sekejap, lepas 5 minit rehat lama. Tak nak macam tu. Tak elok. Seterusnya, berakhlak mulia. Tunjukkanlah diri kita ni orang yang baik-baik, orang yang akhlak mulia, akhlak terpuji, tinggi budi pekerti kita. Boleh anak-anak Baik, hati dan pemikiran pula. Apa dia? Okey, ikhlas beribadah dan melakukan perkara kebaikan. Nampak tak? Sentiasa ikhlas. Tak apa, aku susah sikit, tak apa, nanti Allah tolong, insya-Allah. Amin. Macam tu. Okey. Sabar dalam menghadapi dugaan hidup. Ada orang ni yang dilahirkan agaknya memang dah tak boleh berdiri. Ada orang dilahirkan kesihatan ni terganggu. Tak apalah. Okey, kita doakan. Kita cakap dengan ya Allah, apa dugaan aku ni susahnya. Tak apa, insya-Allah Allah akan bantu. Kita sabar, insya-Allah ada jalan ni satu hari nanti. Begitu. Okey, baik. Seterusnya, malu untuk melakukan maksiat. Nampak? Apabila dah rasa malu, kita tak naklah dekat dengan maksiat tu. Sebab apa? Kita takut Allah nampak, malaikat akan nampak dan catat dosa kita. Macam tu. Seterusnya, okey, tidak mempunyai sebarang niat yang buruk. Niat yang buruk macam mana? Niat nak menjatuhkan orang, niat nak melukakan orang, niat nak malukan orang dan sebagainya. So, benda-benda ni tak boleh. Jelas ya anak-anak? Baik. Saya nak sentuh sikit pada muka surat 23. Anda boleh rujuk. Okey, sebelum kita akhiri penerangan dari kelas kita pada hari ini, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh. Okey, sehingga sempurna dan berjaya. 2, kita yakin segala kebaikan yang dilakukan akan diberi balasan oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat kali ganda. Allah akan bagi lebih lagi, insya-Allah. Okey, di samping itu ia akan menghindarkan kita daripada perkara keburukan. Baik, setakat ni jelas tak anak-anak? Ya. Contoh, perbuatan mulia apa dia? Perbuatan buruk apa dia? Tengok latihan ni. Ni nanti kena buat. Senaraikan perbuatan mulia dan perbuatan buruk dalam jadual seperti dalam buku latihan anda. Nampak? Apa contoh perbuatan mulia? Contoh, tolong ibu dan ayah. Doakan ibu dan ayah. Perbuatan buruk, apa dia? Okey, tak mendoakan ibu ayah. Okey, meninggikan suara. Contoh begitu. Boleh ya anak-anak? Baik, insya-Allah kita akan sambung untuk bab yang seterusnya untuk di kelas yang akan datang. Baik, anda boleh berbincang dan buat rujukan di grup WhatsApp masing-masing selepas ini, insya-Allah. Jangan lupa like